kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa menjalankan semua perintah-perintahnya dan bisa menjalankan apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda semua, terutama yang menonton video ini, untuk ngaji bareng kepada saya, yang mana pada saat ini kita akan mengaji kepada salah satu ustadz Malaysia. Masya Allah. Bagi Anda yang ingin menonton video aslinya, silahkan kunjungi link di bawah ini, di deskripsi ini. Dan bagi Anda yang ingin mengaji bareng dengan saya, don't go anywhere, stay here and check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha tuan pengacara majlis. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Ismail bin Harun selaku pengurusi Masjid Kampung Sungai Gresik. Seterusnya yang saya hormati juga wakil rasmi kepada Ahli Parlimen Muar, yang bahagia Saudara Muhammad Taim bin Muhammad Sohod. Seterusnya yang diraihkan juga Saudara Muhammad Alwi bin Abu Bakar, pengurusi Majlis Pengurusan Komuniti atau Ketua Kampung Sungai Gresik Mukim Sengalang Muar. Seterusnya dif-dif kehormat, para pegawai, ahli-ahli jawatankuasa Masjid Jami' Sungai Gresik Muar, ketua-ketua kampung, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Amin, amin. Kabare semuanya waras. Wes kan, apa urung? Baik. Wes. Salam Johor, negeri berprestasi tinggi, bangsa Johor bestari. Syukur kehadrat ilahi, dengan izin dan ketentuannya dapat kita bertemu dalam sambutan majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Inilah keunikan negeri Johor Darut Ta'zim. Sejak daripada sambutan pertama, sambutan Maulid pada 20 November 2018. Malam ini sudah genap 108 hari sambutannya di negeri Johor Darut Ta'zim. Maknanya sudah 3 bulan 16 hari. Kalah Hadramaut, orang Yaman pun tak sambut selama macam ini. Ini dah masuk Sya'ban. Tadi saya bacakan doa minta berkat Sya'ban, bulan Rejab. Tadi kita baca doa minta berkat bulan Rejab. Bila masuk Rejab, ini artinya lagi 59 hari kita nak berpuasa. Tapi sambutan Maulid Rasul masih lagi diadakan dengan meriahnya di negeri Johor Darut Ta'zim. Dia 4 bulan keseluruhannya. Kalau boleh Ramadan tu pun dia sapu. Nasib baik ada tarawih je. Kalau tak, dia buatnya maulid setiap malam bulan Ramadan itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita bercerita satu tajuk seperti yang telah diwar-warkan, iaitu rahmatan lil alamin. Dalam dunia ada ratusan ribu para nabi. Nabi ni bukan seorang, ramai. Abu Umamah radhiyallahu anhu cerita, pernah Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu tanya Nabi, "Ya Rasul, kam wafa indatul anbiya?" Nabi-nabi ini berapa jumlahnya? Dijawab oleh Nabi, mi'atu alaf wa arba'a wa ishruna alfa. Jumlah para nabi saja ada 124 ribu orang. Wa rusulu min zalika 300 wa 15 jamman ghafira. Dan daripada 124 ribu orang, 315 daripada mereka adalah para rasul, dan jumlah mereka jamman ghafira, banyak sekali, kata Nabi. Hadis riwayat Ahmad. Namun walau bagaimanapun, banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi takkan semulia Nabi Muhammad. Masya Allah. Banyak redup, bukan redup alamat hari nak hujan.
Banyak hidup, perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad mesti jadikan teladan. Masya Allah. Cuma takbir di subuh hari, semayang awal jadikan amalan. Cakep. Nabi terakhir tak akan ada ganti, peribadinya lah yang kekal menjadi ikut-ikutan. Allah. Jaring pupuk merata-rata, campak bilis ke dalam pukat. Kering laut menjadi tinta, takkan tertulis semua akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi ini salah satu daripada akhlak yang kita nak tiru, iaitu rahmatan lil alamin. Dia itu bukan sekadar rahmat tetapi ramah. Itu dua. Rahmat dan juga ramah. Sebab itu dalam Quran Allah Taala rakamkan suratul Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak utuskan kau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat. Nabi ni dia punya rahmat, kasih sayang, bahasa mudahnya kasih sayang dia. Dia punya kasih sayang di sesama manusia ini begitu luar biasa, walaupun orang itu adalah musuh. Sebab itu bila kita meninjau suasana kita hari ini, agak mendukacitakan. Sepatutnya kita sama kita orang Islam bagai au dengan tebing. Bukit sama didaki, lembah sama dituruni, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mapakat. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Kalau mendapat sama laba, kehilangan pun sama berani. Kita sama kita ini, mana yang keruh kita jernihkan, yang berbonggol kita ratakan, yang kesat kita amplaskan, yang menyalah kita betulkan, yang renggang kita rapatkan, yang sakit kita ubatkan, yang larat kita ingatkan. Jadilah suluk peluh dalam gelita, jadilah penyabar dalam murka, jadilah benteng dusun dan kampung, jadilah pagar teluk dan tanjung. Itu patutnya. Tetapi yang berlaku sekarang ini mendukacitakan. Atau orang tua-tua apa tanda burung perpat terbang rendah hinggap di para. Apa tanda kiamat dekat, terbit fitnah di mana-mana. Apa tanda burung perpat terbang berarak saban senja. Apa tanda kiamat dekat, sumpah seranah jadi biasa. Waktu senja usah ke laut, nanti bekal dimakan kera. Jangan suka bawa mulut, cerita sejengkal menjadi sedepa. Yang berlaku sekarang ni suasananya beriman di mulut tapi hati bermot, beriman di lidah tapi hati menyalah. Lidah bercabang, langkah milang, cakap belecoh, perangai tak senonoh, ke tengah memfitnah, ke tepi berdengki, ke laut mengasut, ke darat mengumpat, ke hulu menipu, ke hilir menyindir, ke atas mengampu, ke bawah melapah, ke gunung menyombong, ke lorah menista, duduk mengutuk, tegak membengkak, berbudi mencaci, bersedekah mencerca, bertaring, tengking menengking, berkuku, seteru berseteru, berpangkat, umpat mengumpat, berharta, kata mengata, berduit, cubit mencubit, sama keluarga, laga melaga, sama kawan, makan-makan, sama sahabat, sebat nyebat, sama bangsa, paksa maksa, sama sedusun, pulun memulun, sama sekampung, hasung menghasung, sama sedesa, sedesa, cerca mencerca, sama sendiri, iri mengiri, lampu sudah tidak ada lagi, bila nak dibaiki, dah panjang dah pantun aku ni, tempat lagi. Lampunya mati ya. Biasa ya kalau lagi lampu acara itu tengok pantun lah saya ingat. sering Tengok kayak pantun gini. ni dia terbakar. Kadang mic-nya mati, kadang lampunya, pokoknya ada aja mikirnya ya. Kalau ada kilat belum lagi. Hadirin hadirat sekalian. Sebab itu kita sama kita orang Islam, janganlah kelahi lama sangat. Kelahi sikit-sikit dah lah. Suami isteri pun kelahi. Tapi kita ni kelahi siang malam pagi petang, jangan. Kita kalau kelahi masyarakat kita sekarang apa benda isunya? Pertama, tak lain tak bukan, kita orang kita kelahi sekarang ni bab politik. Itu nombor satu. Tapi ingat, kita orang kampung jangan campur sangat. Orang politik ni lain permainan dia. Dia orang politik, kita nampak dia gaduh. Tapi di belakang dia baik. Itu beza dengan kita. Dia dalam dewan dia berlawan. Wah 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 wah. Tapi masa rehat dia minum kopi sama-sama. Dia lain dengan kita. Itu orang kampung tak ada. Kalau bergaduh betul. Dia sama dia bergaduh, tapi luar dia baik, peluk, cucuk rokok, macam lagi. Kita orang kampung tak. Orang bergaduh kita bergaduh. Orang baik kita mengasah parang. Seram. Jangan diikutkan. Dia orang politik, dia profesional. Dia bergaduh, dia boleh baik. Kita tak pandai. Kita ada saka, tak reti nak buat macam tu. Orang ada saka mana reti nak baik dengan orang. Yang kedua saya menengok
Kita ni bergaduh masalah khilaf ilmu. Ini pun masalah juga. Macam contoh masjid. Minta masjid kita tak jadilah perkara ini. Ada setengah masjid tak selesai lagi isu khilaf ilmu ni. Masalah kunut, bergaduh. Masih lagi bergaduh. Itu juga masalah, apa lagi ya? Masalah tarawih 8 ke 20. Tak habis lagi bergaduh. La ilaha illallah. Macam kita malam ni semua sepakat, sepadu, muafakat, berkat, alhamdulillah. Tapi bila Ramadan datang, semua dah berpecah-pecah. Kenapa? Dia akan datang satu geng, dia panggil geng 08. Ni bukan gangster mana, dah. Geng 8 rokat. Bila geng ni keluar, dia buat geng dia sendiri. Akhirnya timbul perpecahan. Bukanlah kita kata tak boleh, tapi berkelahi. Mana afdal? 20 ke 8? 8 ke 20? 20 jadi bergaduh. Tapi di Johor, alhamdulillah tak ada masalah. Masjid-masjid yang besar memang buat 20, surau kecil buatlah 8. Itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau di Kuala Lumpur kadang-kadang parking macam kita ni, kalau bulan Ramadan siap ada signboard, dia tulis khas parking G08. Wah, ni parking apa G08? Rupanya geng 8 rakaat parking sini, geng 20 parking sini. Orang luar nampak tak cantik lah. Macam kita bergaduh sesama kita. Tapi itulah benda-benda yang masih belum selesai lagi. Tuan-tuan, kalau bab pekah, bab hukum agam nak bergaduh sampai kiamat tak habis. Semua orang ada dalil. Contoh, kalau kita semayang, nak sujud mana afdal? Turun lutut dulu ke turun tangan dulu? Macam-macam pendapat. Mana yang lebih afdal? Macam-macam. Kalau ada orang mengatakan yang lebih afdal adalah kita turun lutut dulu, barulah tangan. Yang ini sebagaimana mereka pegang kepada pendapat dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan beberapa ulama-ulama yang lain berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Tapi ada pula orang yang pegang pendapat turun tangan dulu baru lutut, iaitu pegang hadis daripada Abdullah bin Umar. Artinya semuanya betul, tapi jangan sampai bergaduh kelahi. Tuan-tuan nak turun lutut dulu ke, nak turun tangan dulu? Belajar turunlah, menghargai pendapat ya. tak ada masalah. Jangan turun kepala dulu dah. Meninggal kita kalau sujud turun kepala dulu. Yang penting jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Dia isu pekah ni kalau nak bergaduh susah. Dia macam mak kucing pesan pada anak-anak dia. Wahai anak-anakku sekalian, ingat, kalau kau dapat memburu tikus, hendaklah makan setengah ekor saja. Dia pesan pada anak dia. Jadi anak-anak kucing ni, dia pegang wasiat mak dia. Anak kucing yang sulung, setiap kali dapat tikus, katalah dia dapat 4 ekor tikus, akan makan 2 ekor saja. 2 ekor lagi dia tak makan. Adik dia marah, kenapa abang tak makan lagi 2 ekor? Arwah mak pesan makan setengah ekor je. Jadi kalau dapat 2 makan 2, elak makan dapat 4 makan 2, kata dia. Betul juga pahaman dia. Datang adik dia, setiap kali dapat seekor tikus, dia akan makan separuh saja tikus itu. Separuh lagi dia buang. Abang dia marah, kenapa kau membazir? Katanya kan arwah mak pesan, dapat tikus makan setengah ekor saja. Jadi saya buang setengah lagi, saya makan setengah saja. Betul juga pemahaman dia. Datang pula yang ketiga, adik dia yang bongsu. Setiap kali dapat seekor tikus, dia tak makan badan tikus, dia makan ekor tikus je. Bila ada abang tanya, kenapa kau tak makan isi, kau makan ekor? Arwah mak pesan makan setengah ekor. Ekor, jangan takwil-takwil. Mak sebut ekor-ekor lah pun nak takwil-takwil. Pun betul juga. Yang penting terik mentari menyilau mata, orang daik menjala udang. Sama kita jangan skater, bukan kelok makan sidang. Itu yang paling mustahak. Kita sama kita ni mesti ada rahmatan lil alamin. Sama kita ada rahmat. Orang Islam nak bergaduh boleh 3 hari je. Itu je syarat dia. Tak boleh lebih. Contoh hari ni hari Jumaat, nak bergaduh. Jumaat, Sabtu, Ahad. Jalanlah. Hari-hari gaduh pun tak apa. Jumaat, esok, lusa sampai Ahad. Tapi hari Senin, mesti tegur balik. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Minum air, okey. Gila minum. Tak sembang, tak apa, janji tegur. Minum air sesejam. Balik ya, salam balik. Hari Senin tegur. Hari Selasa, sama balik bergaduh. Selasa, Rabu, Khamis, Khamis. Hari Jumaat tegur balik. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Macam mana? Sambung permen lah. Okey, jom. Pergi minum air. Tak borak pun tak apa.
Masalah mana ada orang sanggup buat kerja macam tu, sambung permit. Habis macam mana ustaz? Jangan gaduh lah. Jangan bergaduh. Bergaduh boleh, jangan lebih pada 3 hari. Tapi kadang-kadang hadirin sekalian, minta maaf, kami orang yang kerja Jabatan Agama ni, kadang kami malu dengan masyarakat. Kami kulu kilim ajak masyarakat bersatu. Tapi sebenarnya ni pecah rahsia, jangan cerita kat orang habis sini Jabatan Agama pun tak bersatu. Ya, mana Jabatan Agama dalam Malaysia yang bersatu? Tunjuk satu. Mana Jabatan Agama dalam satu Malaysia yang dia punya undang-undang semua sama? Tidak ada. Jabatan Agama sama, macam mana nak suruh masyarakat sama? Susah. Persamaan ni yang paling susah sekali. Paling susah. Saya ambil contohlah. Zakat fitrah. Johor punya zakat fitrah berapa ringgit? RM7. Adakah RM7 ni seluruh Malaysia RM7? Tidak. Kenapa tak bersatu lah? Letak je RM7. Tak tahu. Mesti dia ada lain-lain lah masing-masing. Sebagai contoh, saudara-saudara kita di Melaka, apa zakat fitrah? RM6.70. Apa salah kau genap je lah RM7? Kau aku lah, negeri aku, apa masalah kau? Dia marah pada kita. Negeri dia punya suka lah. RM6.70. Jadi ambil saya, shilling kena banyak. Susun shilling macam kedai Robi. Susun contoh. Kalau di Negeri Sembilan, berapa dia punya ni zakat fitrah? RM6.50. Apa salah kau genapkan RM7? Kau dalam negeri dan apa masalah kau? Dia marah pada kita. RM6.50. Johor RM7, Pahang RM7, wilayah RM7, semua beza-beza. Payah bersatu ni, bukan cakap boleh lah. Nak buat perkara yang paling susah. Saya ambil satu contoh yang paling mudah, dekat dengan kita. Cuti sekolah pun dah tak lama dah. Mas kahwin. Tuan-tuan pergi hantar orang kahwin, Melaka lah, pergi hantar orang Negeri Sembilan. Tak pernahkah tuan-tuan terfikir, apa saya tak sama apa aturan kahwin? Lain-lain lah. Lain-lain. Saya ambil contoh. Berapa mas kahwin negeri Johor? RM22.50. Sama dengan negeri Pahang. Kita kan bersaudara. RM22.50. RM22.50. Tapi orang luar dia kutuk. Apa Johor dengan Pahang? RM22.50. Murah sangat. Aiskrim lagi mahal daripada itu. Macam-macam lah orang kutuk kita. Gini, RM22.50 ni, harga tahun sebelum tahun 1955 dah RM22.50. Tahun 55, RM22.50 ni bukan sikit. Saya ingat gaji ku besar pun RM20 masa itu. Tinggi je, don't play. Saja kita tak naikkan sebab tuanku tak berkenan. Itu sajalah, dah banyak kali angkat kepada bahawa dulu tuanku Johor dan juga Pahang. Kekal je lah RM22.50. Kekal lah sampai sekarang. Tapi macam manakah tempat lain? Tuan-tuan pergi ke Melaka saja, berapa mas kahwin? Kalau kahwin dengan orang Melaka, orang Muar dekat dengan Melaka, berapa mas kahwin? RM100. RM100. Banyak mahal. RM100. Kahwin dengan orang Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, janda RM12. Anak dara RM24. 20 empek kalau anak dara kata ya. Kalau pergi ke Sabah pun dia pecah dua. Janda RM80. Anak dara RM100. Tuan-tuan pergi ke Pulau Pinang, flat rate lah, RM24. Janda anak dara sama RM24. Kita pergi Colombo, beza-beza. Janda RM40, anak dara RM80. Kalau pergi ke Sarawak, RM120 mas kahwin. Pergi ke Perak, berapa mas kahwin Perak? RM101. RM1 RM100. Mesti ada RM1. Negeri yang paling mahal sekali kahwin, Selangor. RM300 kahwin dengan Selangor. Ada juga negeri yang tak ada ketetapan. Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan. 4 negeri ni kongsi-kongsi. Ikut hang nak bagi berapa, dia tak ada masalah. Tapi biasanya dia punya mas kahwin dengan hantaran dia combine lah. Maka dia punya nikah mengerikan lah kalau dengar. Aku akan nikah dengan mas kahwinnya RM9,999 tunai. Wow, RM9,000, kita RM22.50 je. Dah, dia tak ada ketetapan. Dia boleh apa saja, tak ada masalah.
Timbul pertanyaan, apa tak boleh combine ke satu Malaysia? Tak boleh. Mana boleh? Apa tak boleh ha? Entahlah, tak tahu. Memang susah. Saya ambil contoh yang paling dekat juga dengan kita lah. Waktu semayang. Waktu semayang. Tuan-tuan, apa masalah waktu semayang di Malaysia ni buat serentak saja? Sebenarnya tak boleh lah. Kadang kita nak ketawa pun ada kita tengok negeri-negeri yang mana dia duduk sempadan negeri yang lain. Sebagai contoh, dekat Asahan, Melaka, ada satu kampung tu dia duduk 3 sepadan. Melaka, Negeri Sembilan, Johor. Dekat Asahan. 3 negeri sekali dia duduk border. Patu Pancang tu 3 negeri. Jadi kalau rumah orang tu duduk dalam 3 negeri, dia akan berbuka ikut 3 waktu berbeza. Kalau dia punya serambi rumahnya belah Asahan, itu kat Melaka, dia berbuka pukul 7:17. Kalau dapur masuk Tangkak, dah Johor, berbuka 7:14. Kalau ruang makan dia duduk di Keceh Negeri Sembilan, dia berbuka pukul 7:16. Dah apa masalah kau combine je lah. Macam tuan-tuan lah, kita di Johor Bahru, Woodland dengan Johor Bahru itu dekat sangat. Baling Batu pun sampai. Tapi munasabah, negara berbeza, tapi dia punya perbezaan ketara sangat. Kita ambil contoh Johor dengan Pahang. Kita berjiran dekat dengan Rompin, Endau. Tuan-tuan daerah Mersing, kami daerah Rompin. Rompin dengan Mersing, dia punya perbezaan begitu luar biasa sekali waktu berbuka puasa. Macam contoh, Endau dia berbuka pukul 7:09 malam. Kami di Tanjung Gemuk, di Rompin, berbuka pukul 7:13 malam. Padahal jambatan yang memisahkan antara Johor dengan Pahang, panjang jambatan tu 346 meter. Bukanlah panjang pun. Habis orang Rompin, dia berbuka ikut waktu mana? Ikut waktu Kuantan. Padahal jarak antara Rompin dengan Kuantan 150 km. Apa masalahnya kalau Rompin ikut je Endau, ataupun Endau ikut je Rompin? Tak boleh boh, itu state matter. tak boleh campur. Ini masalah. Ini kadang menimbulkan masalah. Agak-agak kita di Malaysia, hal ehwal agama ni kita bersatu bab apa? Satu-satunya perkara yang orang Malaysia bersatu dalam bab agama adalah penentuan puasa. Itu saja. Itu pun kerana Majlis Raja dalam mesyuarat kali ke-92 pada 15 dan 16 Mac 1972 telah berkenan supaya penetapan tarikh permulaan puasa meliputi seluruh Malaysia. Dulu sebelum tahun 72, puasa tak sama juga. Johor puasa lain, Pahang puasa lain, Negeri Sembilan puasa lain. Dulu lah. Lepas 72 ada penyatuan. Sebab itu kita berdoa kepada Allah, moga-moga benda-benda yang berbeza-beza ni boleh disatukan. Supaya akhirnya masyarakat yang kita ajak semua-semua ni bersatu boleh jadikan contoh. Ini dia pun mencebik bibir. Sudahlah, kau ajak orang bersatu, kau tak betul. Waktu semayang pun beza 3-4 minit. Apa cer? Dia tanya balik pada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ayo, kita orang Islam sama kita, jangan bergaduh. Kita sama kita orang Islam ni, Dan bermusuhan. jahat macam mana pun orang itu, dia tetap saudara kita. Walau jahat macam setan sekalipun. Selagi dia ada la ilaha illallah, dia tetap boleh diselamatkan pada hari kiamat. Allah. Ada satu hadis Nabi cerita, fawallazi nafsi biyadihi ma min ahadin minkum bi ashadda munasyaratan lillah fi istida'ati haqqi minal mu'minin. Nabi cerita, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, demi Allah, tidak adalah orang yang paling sibuk nanti di hari akhirat melainkan orang-orang Islam, orang beriman. Sibuk yang bagaimana? Nabi sebut istida'atil haqqi minal mu'minina billah yaumal qiyamah li akhwanimul ladzina finnar. Dia sibuk buat rayuan kepada Allah supaya melepaskan saudara mara mereka yang duduk dalam neraka. Itu kerja orang Islam. Kita sama kita ni, rupanya Nabi cerita dia sibuk nak keluarkan saudara dia daripada neraka.
Padahal saudara dia masuk neraka tu semua yang jahat-jahat tu. Orang baik tak masuk neraka. Kau masuk neraka mesti ada benda tak kena. Tapi dia bersungguh-sungguh jadi peguam bela. Bila dah ramai Nabi cerita, lalu Allah utuskan malaikat supaya ambil kes satu-satu. Apa masalah kau, masalah kau, apa masalah kau. Datanglah malaikat panggil. Mai sini. Engkau ni apa sibuk nak selamatkan saudara engkau daripada neraka ni? Wa yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Dia merayu pada malaikat. Wah malaikat, keluarkanlah kawan saya daripada neraka. Apa sebab? Kanu yasumuna ma'ana. Ini saudara saya ni, kawan saya. Dia selalu puasa dengan saya masa di dunia dulu. Malaikat pun heran. Takkan orang puasa masuk neraka? Kau ni biar betul. Betul Tan, dia rajin puasa. Bagi dia punya nama. Dia pun cek dalam sistem agaknya. Tak. Hayya. Ini orang banyak suka pergi urut Selalu jumpa sama Amoy. Apa macam mau masuk surga? Rupanya dia puasa. Amoy juga. Dia kiri kanan dia sapu Ini macam mana mau masuk surga? Ini orang tak baik punya orang. Seolah-olah begitulah. Orang Islam ni merayu pada malaikat. Tolonglah Tuan, saya mengaku ini kawan saya ada sikit naughty lah. Dia suka amoy macam, tapi dia baik punya orang. Dia pula jadi peguam bela, membela orang ni. Jangan kasih kira sangatlah Tuan. Pandang sama saya orang masjid, apa mau cerita. Ini memang dia ada sikit jahat, tapi jangan pandang dia punya jahat. Pandang saya lah. Dia merayu. Mereka kata ni macam, saya tak boleh buat keputusan. Ini semua saya kena angkat pada Allah Ta'ala. Ini neraka surga Allah punya. Biar dia buat keputusan. Next, malaikat bagi. Ente ni apa ni nak merayu-rayu? Wahai Tuan malaikat, wa yusalluna ma'ana. Ini orang dulu semayang sama dengan kami. Semayang? Takkan orang semayang masuk neraka? Something wrong. Kasih nama. Tap. Pop, dia tengok. Hayya, ini orang semayang Jumaat sajalah. Macam mana mau masuk surga 5 waktu tak ada semayang punya? Cek dalam sistem. Rupa semayang Jumaat. Kita ni tadi tahu dia ni tak semayang. Bela pula. Tuan, saya tahu ini kawan saya, dia semayang Jumaat saja Tuan. Waktu lain tu dia ada malas sikit. Tapi jangan kira sangatlah Tuan. Dia tiap Jumaat datang, belanja orang makan pisang punya bagus. Kadang-kadang dia buat nasi ambeng pun ada. Dia buat macam-macam lah. Ungkep pun ada. Apa lagi jalan-jalan lah. Makanan-makanan orang kampung dia bagi makan Tuan. Merayu-rayu bagi pihak kawan dia. Datang seorang lagi. Next. Ente apa? Wayu haju nama ana. Tuan tolong Tuan. Itu kawan saya. Itu geng satu pergi haji. Dia KT7 maktab 83. Saya satu geng Tuan dengan dia. Mereka heran. Takkan orang pergi haji masuk neraka? Kau biar betul. Ya Tuan, dia pergi haji dengan saya. Okeylah, kasih nama. Mereka cek. Tak. Dia kata, ini macam mana nak masuk surga? Duduk di Mekah, semayang di bilik je. Pergi masjid pun tidak. Macam mana ni? Kita bela. Memang Tuan, dia ni ada malas sikit. Pergi masjid, dia semayang kat hotel, kat maktab je. Tapi dia baik Tuan. Selalu belanja kami pergi Ben Daud. Pergi ke Desa Haji. Pergi makan KFC. Dia suka belanja orang Tuan. Makan nasi Arab. Janganlah ingat Tuan. Tolonglah Tuan. Merayu-rayu kepada malaikat. Akhirnya malaikat pun dia pendekkan cerita. Dia kumpul semua rayuan. Dia bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah titah perintah Allah Ta'ala? Akhriju man araftum. Okeylah. Keluarkanlah mana-mana yang orang tu kenal. Hadis Bukhari Muslim. Bayangkan, kita sama kita, jahat macam mana pun tetap boleh dikeluarkan daripada neraka. Allah. Sebab itu kita sama kita orang Islam, jangan kelahi. Salah ada pula orang kata, saya tak nak kawan dengan dia Ustaz. Apa sebab? Dia tu jahat macam setan. Tuan-tuan, orang kalau setakat jahat macam setan, itu tak ada masalah. Dalam Quran, Allah Ta'ala merekodkan, hatta orang Islam tu, kalau dia membunuh saudara engkau pun, dia tetap saudara kita. Allah. Dia bunuh saudara kita, tetap dia panggil saudara. Dalam Quran Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-178.
faman unfiya lahu min akhihi syai'un fattaba'un bil ma'ruf. Barang siapa yang memaafkan saudaranya, memaafkan kenapa? Dia ni dulu bunuh saudara kita, tapi tetap Allah Ta'ala kata dia tu adalah saudara engkau, walhal dia tu pembunuh. Macam kita sekarang kadang-kadang tak nak kawan dengan orang tu orang Islam. Kenapa pula? Dia menipu, ustaz. Munafik, macam-macam lah kita sebut. Ya, kita tak nafikan munafik sebahagian daripada perkara yang kita tak suka. Kata orang tu, tanda munafik nyata, bercakap belum lidah, berjalan mengendeng tapak, berdepan mengaku teman, belakang dia memungkang. Kalau nak kenal orang munafik, perangai buruk, lidah terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu dia pun cerdik, membohong orang dia pun asyik, menjadi manusia bibir diangkat, mulutnya manis, hati bulat. Orang munafik hanya di bibir, sumpah dilupa, janji dimungkir, memujuk menipu, mulutnya mahir. Orang dianggap dungu dan pandai, diberi nasihat dia menyindir, diberi petunjuk dia menyingkir. Lidah bercabang, hati bercopang, mulutnya manis, hati menengkis. Lidahnya lunak, hati tak jedak, di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis tapi hati bailis, mulutnya ramah tapi hati menyumpah, mulut memuji tapi hati mencaci, mulutnya bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain di mulut, lain di hati, siapa mengikut hidupkan kedi. Lain mulut, lain perbuatan, siapa mengikut menjadi setan. 3 hari tak habis nak cerita perangai-perangai orang begini. Tapi adakah kita berhak untuk membenci orang tu hanya kerana dia menipu? Tak boleh. Saya tak suka dia, ustaz. Kenapa? Dia pembohong. Dia bohong tu dosa dia. Tapi engkau tidak ada hak untuk membenci dia dunia akhirat. Sebab sama mana dia mengucapkan la ilaha illallah, dia tetap saudara kita. Walau jahat macam setan sekalipun. Orang yang jahat, orang-orang Islam keliling kita yang jahat, curi, menipu, bohong, macam-macam ni, dia punya kejahatan, adakah akan diampunkan oleh Allah? Allah akan ampunkan. Habis lu siapa yang tak boleh nak maafkan? Lu siapa? Awak siapa yang tak boleh nak memaafkan? Dalam Quran, Allah Ta'ala ada cerita satu orang manusia paling jahat. Dia ni memang tak puaka punya jahat. Namanya Abdullah bin Ubay. Dia punya jahat, 17 ayat Quran cerita kejahatan dia. Saudara-saudara kita yang jahat ini, jahat dia tak sebut dalam Quran. Yang kau nak benci siang malam pagi petang, namanya tak ada dalam Quran. Kejahatannya tak direkodkan dalam Quran. Ini Abdullah bin Ubay, kejahatannya 17 ayat dalam Quran. Surah An-Nisa ayat 72, Surah Al-Maidah ayat 51 sampai 53, Surah Taubah ayat 74, 80 dan 84, Surah An-Nur ayat 11 dan ayat 33. Ada satu surah khusus namanya Surah Munafikun ayat 1 sampai 8. Semua cerita dia. Jahat, memang jahat. Punya jahat Abdullah bin Ubay sampai peringkat dia dah tak boleh nak lawan dengan Nabi. Dia bantai isteri Nabi. Dia tahu Nabi kuat image dia, orang sayang. Kalau dia bantai Nabi, dia pula Nabi kena. Jadi dia bantai isteri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Dia tuduh Aisyah ada skandal dengan satu orang sahabat nama Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Punyalah dia fitnah orang sampai percaya. Akhirnya sampai ada yang cocok Nabi, ya Rasul, cerai sajalah, simpan buat apa. Sampai begitu. Turun surah An-Nur ayat 11 dan 33, membersihkan nama Aisyah. Tapi siapa punya kerja? Abdullah bin Ubay. Jahat betul. La ilaha illallah. Bukan jahat sikit-sikit. Benar sekali, dia maki orang Islam, kau-kau. Dia nama dia lupa. Nabi ni ramai special brand juga yang menyampaikan cakapan-cakapan sahabat-sahabat ini. Siapa special brand Nabi? SB Nabi siapa? Jibril alaihissalam. Kalau Jibril dah SB mana boleh lawan? Kita tak kenal dia, dia nampak kita. Special brand kita kenal. Selalu minum air tepi-tepi jalan. SB Nabi tak ada orang kenal. Satu hari, Abdullah bin Ubay, dia duduk sama-sama orang Madinah, dia pun membawa. Kata dia, wallahi, ma'adana wa jalabi ba Quraisy illa kama qala al-awwal sammin kalbaka ya'kulka. Kata dia, demi Allah,
Aku tengok orang Quraisy sekarang ni dah umpama ulat dah naik ke mata. Tikus dah lebih besar daripada kucing. Dia datang tempat kita, kita anak tempatan. Tapi nampak dia macam kaduk naik junjung pula dah. Mahal tali daripada duk. Betul lah kata orang tua-tua, kata dia. Samin kalbak yakulka. Kau kalau bela anjing, anjing tu kalau dah besar, dia gigit kau nanti. Inilah nasib kita orang Madinah, padan muka. Korang tak pertahankan hak, orang Mekah datang, semua jadi anjing, gigit korang. Bayangkan, dia kutuk orang Mekah, pala depan Nabi, muka pura-pura, ya Allah. Ya Rasul, apa khabar? Cium, ada bunyi. Dia punya boy number one. Belakang dia boleh lipat. Ini semua anjing semua. Anjing datang kampung kita. Yalah, kan Abdullah bin Ubay anak tempatan. Dia orang Madinah. Bukan orang luar. Dia beranak Madinah, kahwin Madinah. Dia ada jawatan besar. Dan dia masa tu dah nak calon dah dalam pilihan raya. Patut dia nak masuk tanding lah. Datang Nabi kita daripada Mekah. Nabi popular. Ramai penyokong. Naiklah Nabi di pemimpin. Abdullah bin Ubay tak nak lawan. Kalau lawan, rugi dia. Sebab Nabi popular. Dia pun follow. Tapi mata bertentangan, hati kedapatan. Umpama api dalam sekam, musuh dalam remote. Telunjuk lurus, kelingking berkait. Bengkak dia menengok Nabi tu. Ngah. Rasa nak terajang. Tapi tak ada. Depan, ya Rasul abang. Kau main bodek betul. Belakang dia kutuk. Ini semua anjing dia. Datang tempat kita, kita bagi makan gemuk-gemuk, lalu dia gigit pula kita. Percakapan ni sampai ke telinga Nabi. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, ya Rasul, mulut dia kurang hajar ya Rasul. Orang kurang hajar ni kita kena beri pengajaran pada dia. Biar dia lebih sikit ajaran tu, jangan kurang. Kalau Tuan arahkan saya pergi sekarang pukul kepala dia sekarang. Oh, kata Nabi, jangan pukul. Jangan pukul. Ya Rasul, kata Umar, kalau Tuan tak nak ambil tindakan, orang macam ni kalau dibiarkan memudaratkan ketenteraman Madinah. Kalau saya lama dah campak orang ni ke dalam dah. Nak simpan berapa orang ni kulu kilim mengata kita macam-macam. Kalau Tuan tak nak ambil tindakan, kita suruh bodyguard. Nabi ada bodyguard. Berapa bodyguard Nabi? 10 orang. Nabi ada bodyguard. Tuan-tuan jangan ingat Nabi ni macam ustaz-ustaz kita kopiah lembik, ada tek lalat. Tak ada. Dia pemimpin. Dia ada bodyguard. Dia ada sistem. Cuma dia hidup sederhana. Dia tak nak duduk istana. Dia smart. Dia kan pemimpin. Bodyguard dia ada 10. Dia punya chief adikong dia namanya Abbad bin Bishir radhiyallahu anhu. Jadi Umar mencadangkan, ya Rasul, kalau Tuan tak nak ambil tindakan, Tuan tak nak suruh saya ambil tindakan, suruh je lah bodyguard Abbad bin Bishir buat kerja senyap-senyap. Sedor-sedor hilang yang Abdullah bin Ubay, campak tengah padang pasir mana-mana ke, bagi makan serigala. Sampai begitu Umar Al-Khattab mencadangkan. Nabi bodyguard dia power. Abbad bin Bishir ni chief adikong, ketua bodyguard. Nabi punya bodyguard 10. Bandingkan dengan yang di-Pertuan Agong dan Sultan, tak boleh lawan. Yang di-Pertuan Agong ada berapa adikong dia? Audikom, dia punya bodyguard. Agong baru ada 4 adikong. So colonel daripada Army, 1 colonel daripada Air Force, 1 captain dari Navy, dan 1 assistant commissioner police PDRM. 4 saja yang tarik kursi, yang ngiring pembarisan, 4 saja. Kalau ke bawah dulu Tuanku Sultan-Sultan, berapa adikong? 2 saja. 1 major daripada tentera. Tengok tentera tu, tentera manalah. Kalau tuanku tu kenal yang dia petua komando, maka komando akan iring dia. Pangkat dia major. Kalau agung baru dia jadi colonel. Dan tuanku akan diiring oleh 1 orang assistant superintendent police. Habis ustaz yang ramai mengikut, itu lain. Itu rider. Itu kalau di rombongan, tong, 1 kereta backup, 1 sweeper, 1 ni, ada UTK, itu rider, rombongan. Yang tarik kursi itu yang formal. Tarik kursi, masa pembarisan, apa semua. Nabi 10. Antara bodyguard Nabi, Sa'ad bin Mu'az, Muhammad bin Maslamah, Zubair bin Awam, Mughirah bin Syu'bah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ayyub Al-Ansari, Zakwan bin Qais, Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi kata Umar Al-Khattab, ya Rasul, kalau Tuan malah ambil tindakan, kita suruh je lah Abbad bin Bishir untuk pergi bunuh dia. Maka apa jawapan Nabi?
Fakaifa ya Umar iza tahaddatha an-nasu anna Muhammadan yaqtul sahabahu? La. Kata jangan, kata Nabi. Awak kena ingat, awak bunuh dia hari ni, cerita ni akan kekal beribu tahun. Nanti orang akan bikin cerita, tengok Muhammad, dia dulu takut persaingan politik, dia bunuh Abdullah bin Ubay, siap-siap. Orang akan fitnah, orang tak tahu cerita. Lebih baik kita biarkan dia, antuni dia, jaga. Ini Nabi, rahmatan lil alamin. Dia sangat kasih sayangnya bertebaran. Pernah ketika Nabi, orang cabar Nabi, ya Rasul, pergilah bunuh. Tuan tak apa, tuan-tuan sendiri. Kalau okey. Pernah satu hari, orang masa nak bunuh Abdullah bin Ubay, anak Abdullah bin Ubay datang jumpa Nabi. Anaknya nama Abdullah bin Ubay. Dia ni masuk Islam, baik dengan Nabi. Ya Rasul, dengar cerita tuan nak bunuh bapak saya. Betul ke tidak? Tadi kamu dengar cerita dari mana? Ni viral WhatsApp group semua dah bising apa semua dah. Kata tuan nak bunuh bapak saya. Saya nak dapat confirm aja. Habis kenapa kalau bunuh? Gini ya Rasul, kalau betul-betul tuan nak bunuh bapak saya, wa inni akhsha an ta'mura bi ghairi faytulu fala tad'u nafsi ila anzur ila qatil Abdullah bin Ubay. Tuan tolong arahkan saya lah bunuh bapak saya sendiri. Kalau tuan arahkan, nanti petang saya bawa kepala dia depan tuan. Kata Nabi, apa kau nak bawa kepala bapak kau pula depan aku? Begini ya Rasul, nak bunuh saya tak ada halangan, tapi jangan suruh orang lain, biar tangan saya yang bunuh. Sebab apa? Saya panas baran ya Rasul. Saya takut kalau saya tahu ada orang bunuh bapak saya, satu hari saya selisih dekat pasar tani, pasar malam, saya takut saya pukul orang tu, saya sakit hati sebab dia bunuh bapak saya. Tapi kalau saya sendiri yang bunuh dengan tangan saya, takkan saya nak marah diri saya sendiri, saya yang bunuh. Jadi suruh saya boleh tak ya Rasul? Sampai begitu. Kata Nabi, la bal natarafaqu bihi wa nu'lin wa sohbatu ma baqiya ma'ana. Tak payah. Lagi dia hidup, lagi aku hidup, aku tetap akan buat baik kepada dia. Dan memang tuan-tuan, Nabi buat baik kepada Abdullah bin Ubay sampailah Abdullah bin Ubay mati. Allah. Abdullah bin Ubay, Nabi ketika balik dari perang Tabuk, dia dah jatuh sakit. Abdullah bin Ubay menderita sakit. Jadi bulan Zulkaidah tahun 9 Hijrah, dia meninggal dunia. Nabi wafat 11 Hijrah. Abdullah bin Ubay meninggal 9 Hijrah. Jadi bila dah meninggal, datanglah anak dia, Abdullah bin Ubay. Dia kata, ya Rasul, Abah baru meninggal, boleh tak jemput datang ke rumah urutkan jenazah? Apa reaksi Nabi? Adakah Nabi nak main dendam? Tak ada. Yalah tak apa, nanti kan saya siap-siap, saya pergi, balik dulu. Satu dicontoh. Kata ya Rasul, apa hal lagi Abdullah? Boleh tak minta jubah saya? Nak buat apa? Nak buat kapan untuk Abah. Apa reaksi Nabi kita? Ambillah mana yang sesuai, kau rasa sesuai, ambil, buat kain kapan. Tak ada sedetik pun dendam pada hati Nabi. Tak ada nak mengatakan, sampai kapan minta dengan aku? Bapa engkau masih hidup, mulut macam puaka, membawa aku siang malam, lagi minta kapan. Suruh dia minta kawan dia lah. Tak ada. Tak pernah Nabi mengambil dendam. Nak jubah sekejap ya, pergi ambil. Nah, pakai. Dan Nabi pun siap-siap lah nak pergi ziarah jenazah Abdullah bin Ubay. Nabi ajak Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar dah pesan, ya Rasul, ni betul nak pergi ni. Kenapa? Ni musuh ya Rasul. Tak apalah, dia dah meninggal, buat baik je lah. Yalah nanti dalam perjalanan turun surah Taubah ayat 80. Allah Ta'ala tegur, jangan pergi. Allah Ta'ala sampai kata, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Muhammad, engkau minta ampun untuk dia atau tidak minta ampun untuk dia, aku tetap tak akan sudi memaafkan dia walau kau minta ampun untuk dia 70 marratan, 70 kali sekalipun. Aku tak sudi memaafkan orang ini, kata Allah Ta'ala. Nabi pun berhenti. Umar Al-Khattab tarik baju Nabi. Ya Rasul, bos bising ke tu, takkan nak pergi. Jom cari air lah. Tak payah pergi lah ya Rasul, cicik roti ke apa ke. Bos marah tu. Nabi diam. Ya Rasul, dia tarik lagi baju Nabi. Akhirnya Nabi tepis tangan Umar. Ya Umar, akhir anni inni qad khuyyirtu fakhtartu. Umar, kau jangan halang aku. Ayat yang turun tadi bukannya Allah tak bagi aku pergi.
Allah Ta'ala bertanya kepada aku, sama ada aku ini nak buat pilihan untuk pergi ataupun tidak. Maka aku sekarang buat pilihan, aku tetap mau pergi. Habis ya Rasul, tadi Tuhan sebut, kalau minta ampun pun tak maafkan, macam mana? Falau a'lam inni in zidtu ala sab'ina ghufirahu la zidtu. Tadi Tuhan sebut, kalau aku minta 70 kali ampun, dia tak ampunkan. Jadi aku akan pastikan, aku akan minta ampun untuk dia lebih pada 70 kali. Sampai begitu Nabi punya penyayang kepada orang. Tanyalah kepada diri kita sendiri. Kita sama sekampung. Bukanlah orang tu jahat macam Abdullah bin Ubay pun. Takkan nak bergaduh tak habis-habis. Bila mau selesai? Marilah kita bersatu padu. Ingat, kalau hidup hendak selamat, Al-Quran dijunjung, dirikan solat. Kalau hidup hendak berkat, rezeki yang dapat, bawa-bawalah berzakat. Kalau hidup hendak bermatlamat, adat ditatang sepenuh minat. Kalau hidup hendak sejahtera, hukum ditegak, undang-undang dipelihara. Kalau hidup hendak terpuji, fitnah memfitnah mesti dijauhi. Kalau hidup hendak terpandang, arif bertindak, bijaklah memandang. Kalau hidup hendak dihormat, bersatulah hati, duduklah bermuafakat. Muafakat ni sangat mustahak. Kalau kita tak muafakat, kerja yang dibuat tak menjadi. Saya bawa contoh begini. Ni cerita malam raya. Ada satu budak malam raya, dia pun pakai baju Melayu yang mak dia belikan. Mak dia beli masa bulan Syaban, bulan Rejab dah beli dah. Beli kat Jekyll yang dah siap. Dia pun pakai. Mak dia suruh pakai daripada bulan Rejab begitu dah. Dek, pakailah, mak nak tahu labuh ke pendek ke, aku nak otter kan. Anak dia buat berdua kulu kili. Anak 10 tahun dia kulu kili dia buat kili. Malam 1 Syawal baru dia nak test seluar tu. Bila dia test rupa seluar tu labuh. Dia nak minta tolong mak dia tolong potong 1 inci. Mak malam puasa, malam raya dah sibuk kat dapur. Mana kita siang tadi dengan lemang dengan ketupat dah settle yang berat-berat. Malam tu kita nak ambilkan tepung apa, buatlah semprit. Buat semprit apa semualah. Duduk dapur lah semprit. Apa lagi? Tengah buat datang anak. Mak, seluar adik dia labu cinci, boleh tuan potong tak? Mak dia tengah sibuk. Semprit ni kan memang penat nak tekan tu betul lama. Semprit perit nak menekan benda tu. Kalau tak ada orang laki-laki sakit badan kita, tekan bagi keluar. Mak dia marah. Kau ni dek, mak dah beli baju ni 2 bulan. Mak dah berbuih suruh kau pakai, suruh test kau tak pakai. Tengok dah labur 1 inci. Kau ingat mak tak ada kerja ke? Mak nak buat ni, mak dia senapas dia bagi. Pom pam pam pom pam pom pam pom pam 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 pam. Tak apalah, letaklah. Nanti kan kalau mak ingat, mak buat mak tak janji, letak je dulu. Budak ni tak confident. Mak aku ni kan, dia dah penat-penat kan tidur tengah ni, dia lupa dah seluar aku. Tak boleh. Minta tolong dengan kakak. Kakak duduk di ruang tamu tengah mengemar rumah. Malam raya gantung kad raya ni cik dulu lah. Sekarang mana ada kad raya lah. Gantung kad raya apa semua. Kemudian datang adik. Orang tengah manjat tangga tu Kak, seluar adik labu potong cinci boleh Kakak dia pun marah. Orang banyak kerja, time tu dia suruh. Kakak dia pun dia sama saka dengan mak, senapas dia. Kau ingat aku tak ada kerja? Adik, yelah. Tapi kakak, yelah. Letaklah, nanti aku ingat, aku buatlah. Budak ni tak confident. Tunggu bapak balik surau, balik masjid. Malam tu takbir raya, tu bapak balik. Kat pukul 10 bapak balik. Bapak, seluar adik abu boleh tak potong cinci? Boleh. Habis tu. Bapak bukan ada kerja. Potong. Ukur cinci. Ambil jahit lebih kurang sudahlah. Jahit. Letak balik. Settle lah. Pukul 12.30 malam, mak dah siap semua kuih. Teringat seluar anak. Sian anak aku. Kena marah malam raya. Cari balik. Oh, jumpa. Potong lagi cinci. Mata tak boleh nak buka dah. Pukul 2 pagi, si kakak pun dah siap. Dah sapu halaman sampai ke depan semua. Sebelum tidur, badan dah penat. Allah teringat pula seluar adik. Sedih pula, marah malam-malam raya. Sian, dia tu minta
Okay. Hari esok budak ni nak pergi semayang raya. Bila dia pakai seluar itu, tengok dah pakai lutut dah seluar. Rupa dah singkat, tak boleh nak pakai lagi. Dia cerita dia panjang, tuan-tuan. Cerita ni dia sampai raya ke-6, panjang. Tapi masa dah nak habis ni kita cerita malam raya sajalah. Dia panjang. Dia pagi esok tu, yang tuan-tuan mungkin pernah dengar yang selanjutnya kan. Pagi esok tu, bila dia menangis, dia tak pergi semayang, berguling. Kenapa kau tak nak pergi? Ni apa cantik dia. Bila berdiri, tengoklah sampai dengan seluar. Sama lama je. Macam mana nak pergi semayang? Bapak dia tengok jam dah 8.45. Orang dah nak mula semayang ni. Cepatlah sikit. Mengamuk tak nak semayang. Tak nak. Bapak dia bawa lah juga. Ngeng naik motor. Pakai lutut ni. Sampai masjid, tengok orang tengah khutbah. Bapak dia kata, tengok, nasib baik sempat khutbah. Dia pun turun, duduk paling depan, dengar khutbah. Dua beranak. Habis khutbah, bangunlah. Dia kata, kenapa tak ada orang komat? Orang semua bersalam melepas khutbah. Dia tanya, bertuk imam, tak semayang ke? Dia tanya, semayang apa imam? Semayang raya lah. Dah sudah. Macam mana pula? Ni kan khutbah, bukan semayang lepas khutbah. Tak, kalau raya semayang dulu baru khutbah. Oh begitu, bila tu kau? Tak, panjang cerita tu panjang. Saya malah nak cerita lagi. Balik pada cerita budak tadi lah. Apa pelajaran cerita budak tadi? Pelajarannya adalah, bila kita tak berpakat, benda yang elok jadi tak pakai juga. Saya tidak katakan bapa, mak dengan kakak potong tak ikut spek. Tak. Tiga-tiga potong spek. Semua potong sinci-sinci. Dia kalau rosak, potong tak ikut spek. Bapa potong 4 inci. Kakak potong 6 inci. Mak potong 2 inci. Memang rosak ah. Ini semua mengikut garis panduan yang ditetapkan. Meletakkan objektif, misi dan visi yang sama. 1 inci, 1 inci, 1 inci. Tapi bila semuanya tidak sepakat, benda itu jadi tak bermanfaat. Cuba dia muafakat. Bapa bahagian potong bagi bapa. Krem bagi bapa. Bahagian jahit bagi mak. Gede mak. Bahagian kakak iron, setrika. Cantik atau tidak seluar itu? Sangat cantik. Sebab muafakat sangat memberikan keberkatan. Sebab itulah hadirin hadirat sekalian, ayo kita bersepakat. Tapi kesepakatan tidak akan muncul andai kata kita tak bersedia untuk bersatu. Benar. Ayo kita bersedia untuk bersatu. Mulakan yang pertama sekali, jaga mulut. Mulut ni kena jaga. Saya menengok ke belakangan ni orang kita yang bergaduh banyak sebab mulutnya. Betul lah orang tua-tua dulu cakap, kerana mulut santan binasa. Ada pantun sebut, kerana mulut santan terasa. Kerana mulut badan binasa. Kerana mulut santan binasa. Kerana mulut badan basa. Tak kisahlah yang mana satu, mulut santan ke apa ke. Yang penting sebab mulut santan binasa, sebab mulut habislah mulut itu. Itu yang paling mustahak sekali. Kerana mulut pun habis. Ada pula mangga, mulut mangga. Marvelous memang sedap betul. Jaga mulut. Sekarang ni mulut mungkin kurang bercakap, tapi tangan. Ingat, setiap percakapan kita, sumpah seranah orang, balik pada kita. Itu kena ingat. Apa juga, tuan-tuan, minta maaf, contoh, kita panggil, bodoh. Bodoh tu balik kita. Bongok tu balik kita. Setiap percakapan balik pada kita. Lepas tu jangan heran ada hari, spek kita pun kita tak jumpa mana letak. Mana spek aku ni? Hari bodoh kita. Kenapa? Kau selalu bodoh kau orang. Ada hari kau jadi bodoh. Rupa spek atas dahi. Orang spek pakai kat mata, pakai kat dahi. Patutlah dahi tu jauh, cerah pemikiran. Asyik pakai spek hari-hari. Lain kali beli spek dahi. Jangan beli spek mata. Tak beli 2 spek lah. Satu tak sini, satu tak kat dahi. Supaya terang sikit pemikiran. Jangan. Ada hari kunci kereta tak jumpa. Hari ni hari bodoh aku. Kau suka bodoh kau orang.
Baik itu setiap percakapan balik pada kita. Baik itu tengok orang tua dulu, kalau anak dia nakal, ada tak dia sumpah benda teluk? Tak ada. Dia tahu sumpahan mesti menjadinya. Macam contoh, orang tua dulu, kalau anak tu nakal macam mana pun, dia akan panggil bertuah punya budak. Bertuah je. Padahal pecah pinggan, bertuah. Cala kereta baru beli, bertuah punya anak. Macam mak sekarang kan, ayah sekarang kan lain. Dia tak pergi kursus agaknya. Bila anak dia buat panggil, kau ni beruk, melompat. Ada ke dia panggil anak dia beruk? Habis siapa mak dia? Engkau lah mak dia. Tak boleh cakap anak beruk. Kau ni melompat. Memanglah budak-budak dia suka lagu Five Little Monkey Jumping on the Bed, jadi beruk. Memang dia melompat betul macam beruk. Jangan awak ni melompat macam monyet. Janganlah anak tu kan. Tak boleh. Lepas tu melompat bertuah macam budak. Kenapa orang tua dulu panggil anak dia bertuah? Sebab dia doakan moga anaknya paling tak berjaya pun jadilah hebat macam hang tuah. Begitu. Macam hang tuah. Boleh lawan musuh apa semua. Macam orang Arab, kalau anak degil, apa dia panggil? Macam kita bertuah punya anak. Kalau Arab, anak dia yang degil melompat-lompat, dia akan panggil bahlul. Bahlul ente. Tapi bagi kita, bahlul ni macam tak bagus. Bagi orang Arab, bahlul ni bagus. Bahlul ni macam hang tuah. Bagi kita. Bahlul ni bukannya dia mengutuk anak dia, tak. Bahlul ni nama ulama. Ada satu orang ulama nama Syekh Muhammad Al-Bahlul, ataupun nama sebenarnya Syekh Wahab Ibn Amir. Dia ni seorang khalifah, dia seorang hakim di zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Dia meninggal tahun 806 Masihi di Syria. Kuburnya masih ada di dalam Syekh. Kuburnya tulis Maqam Syekh Al-Bahlul. Ada lagi. Jadi dulu orang Arab, kalau anaknya bermasalah degil, ente Bahlul. Dia nak suruh anak tu, kalau malam pun kau jadi macam Syekh Bahlul dah lah. Tapi ini Piramli ke siapa studio Jalan Ampas sudah ambil perkataan, dia buatnya cerita labu-labi macam-macam, dia samakan Bahlul dengan Samdul dengan apa. Habis rosak perkataan Bahlul. Bahlul ketuk ketampi. Dah. Orang bayangkan Bahlul tu macam unta lah, unta. Tak cerdik. Tak, Bahlul tu nama ulama. Jadi tak salah. Pulang lah pada puan-puan tuan-tuan, balikkan nak panggil anak Bahlul, panggil lah, tak ada masalah. Cuma orang je lah fitnah. Kenapa dia tu balik ceramah makin kurang ajar mulut? Panggil anak Bahlul dah. Ustaz mana yang mengajar malam tadi? Patut makin jadi baik, makin jadi teruk. Orang tak berapa faham lagi. Sebab itu mulut ni jaga. Ingat tuan-tuan, saya ingat kita orang Melayu ni, orang Islam ni, kalau mulut jaga, selesai masalah. Kita kuat membawang. Ingat kata Ibn Abbas, 4 golongan syurga rindu pada dia. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Syurga rindu pada 4 kumpulan manusia. Minta kita jadi salah seorang. Pertama sekali talil Quran, orang yang suka baca Quran. Yang kedua paling dia suka wahafizil lisan, ni mulut jaga, mulut. Mesti mau jaga mulut lah. Yang ketiga wa mut'imil ji'an, suka belanja orang makan. Belanja orang, kita esok sarapan belanja. Mana yang mampu lah belanja. Belanja makan ni rezeki murah. Allah akan ganti. Selalu belanja orang makan. Kadang ada orang pangkat besar, bila makan di kedai, tengok ramai orang, dia tak jadi. Sehingga beli 7-Eleven, beli air kotak, minum dalam kereta. Itu kedekut namanya. Jangan, awak ada rezeki, belanja orang. Habislah duit saya, Ustaz. Lah bukan hari-hari. Bukan hari-hari. Belanja je. Bagi orang makan, sedekah pada orang. Habis ada satu driver saya kenal, dia cerita, dia punya bos Datuk Seri, duit banyak, pangkat besar, tapi dia kata tak pernah merasa belanja daripada dia. Kalau pergi dewan, berhenti on the way mana-mana, makan dengan driver, tak makan lah, tak nak bayar, dia gisuh tangan. Kau main lama dia main air. Rupa suruh driver bayar. La ilaha illallah. Kalau dia betul kata dia boleh claim. Kau dekut betul. Jangan. Nak jadi golongan dirindui syurga, wa mut'imil ji'an, suka belanja orang makan. Yang keempat, wasa'ina fi syahri Ramadan, orang yang suka menanti atau teruja menanti ketibaan bulan Ramadan. Macam kita kan dah masuk Rejab, kalau orang beriman, Ramadan ni dah terbau-bau dah, ayam percik tu dah bau dah. Bau dah ayam percik, murtabak tu dah ada dah. Dah bau murtabak dah ni. Mana dah bau. Dia nak dekat dengan
Ramadan lah tu. Dia dah terbau-bau dah. Jadi salah satu golongan yang dijamin dirindui oleh syurga adalah orang yang jaga mulut. Jaga mulut. Ingat tuan-tuan, haram hukumnya mencaci maki orang Islam. Haram. Allah. Yang kita cerca orang, caci maki yang orang, agak sulit haram ya. hukumnya. Tak boleh. Kita sama Islam tak boleh. Dalam satu hadis Nabi sebut sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Kita ni memati orang Islam itu fasik hukumnya. Dan membunuh orang Islam jatuh kafir kita kalau bunuh sama orang Islam. Hadis Bukhari. Jangan caci maki. Walaupun niat kita dakwah. Ada orang kata tak apa ustaz, kalau niat dakwah boleh caci maki. Awak mengaji mana? Dakwah lah tak boleh caci maki. Dakwah lagi wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Mesti cakap benda betul. Yang kedua cakap dengan sabar. Sabar. Macam contoh, kita semayang dengan Tok Imam. Allahu Akbar. Tiba-tiba imam habis saja dia baca surah lazim, dia terus sujud. Patutnya dia rukuk. Kita tengok imam ni salah ni. Apa saya disujud pula? Nak kata baca surah sejadah, tadi kan baca qul ya ayyuhal kafirun, tang mana ada sujud sejadah? Oh, imam buat salah. Bagaimanakah kita sebagai makmum? Kita diminta menegur. Tak boleh ikut membuta tuli, tak boleh. Demi setia kepada imam. Aku akan ikut juga, apa juga tekan imam. Allah. Itu totok namanya, tak boleh lah Dan begitu. caranya sudah ada. Tegur. Tapi macam mana tegur? Boleh kurang ajar? Tak boleh. Imam tu sujud, kita tendang punggung dia. Oi! Orang pun kata, ente tak boleh sepak. Masya Allah. Ana amar ma'ruf nahi munkar. Yes, kau nak amar ma'ruf nahi munkar. Tapi bukan begitu caranya menegur imam. Tak boleh. Macam mana menegur imam yang tersalah? Pakai kalimat tasbih. Dia salah. Subhanallah. Nampak? Pakai tasbih ya. Subhanallah. Pakai takbir pun tidak dibenarkan. Kata imam dah lah, takbir, Allahu Akbar. Melompat imam, ni ceramah ke sembahyang? Tak boleh semangat. Tasawuf ya. Subhanallah. Berapa kali? 3 kali. Orang perempuan tegur macam mana? Pakai tepuk tangan. Bukan tepuk amamai, adalah cara tepuk dia. Bukanlah YouTube sendiri. Tepukkan untuk membetulkan untuk imam. Katalah imam 3 kali subhanallah, dia buat bodoh. Sujud lagi, seronok lah sujud. Apakah tindakan kita? Mufarakah. Allah. Bagaimana mufarakah? Adab sopan. Jangan batalkan semayang. Kau duduk diam-diam, teruskan semayang seorang. Tak perlu nak emosional, guling-guling atas jalan, tak perlu. Tak perlu. Wah, tu imam ni aku stres betul. Kau tengok aku dah 6 kali, subhanallah. Allah. Inilah masalah kalau orang pencen jadi imam. So. Kalau ikut aku tumuk tu. Tak boleh. Awak mufarakah, duduk diam-diam. Jangan kekecohan dalam masjid sampai orang luar tahu. Itu saja. Kan jaga atau tidak adab. Sangat jaga adab. Baik itu kita orang Islam, jangan kurang hajar dengan siapa pun. Jangan caci maki. Caci maki tak boleh. Benar-benar. Tapi kadang-kadang kita tengok, bila tengok orang Islam sekarang, malu kita dengan rakan-rakan kita yang bukan Islam. Saya kalau orang tanya Ustaz kalau di kalangan ahli-ahli politik, siapakah tokoh politik yang Ustaz paling minat sekali? Kalau orang tanya saya kalau orang tanya siapa tokoh politik yang saya paling minat, saya paling minat Datuk Seri S. Sami Belu. Saya sangat minat. Ni budak-budak WeChat tobat tak kenal Sami Belu siapa. Kita ni yang tua ni kenal tu. Sami Belu be. Awak balik kau buka YouTube, type Sami Belu. Dia ni seorang menteri yang sangat menghiburkan. Suka. Dari segi apa? Dia ni musuh tapi dia boleh berbaik. Itu beza dia dengan kita. Dia ni dulu Sami Belu ni memang dia kerah. Bayangkan dia presiden MIC. Tak ada orang cabar. 10 tahun dia jadi presiden. Siapa mar berani lawan sama saya? 45 kali masuk tanding, saya juga menang. Dia memang cakap. Dia selama memang tak ada orang lawan. Tiba muncullah satu orang lawan sama dia, nama Panditan, MG Panditan. Dia lawan nak jatuhkan Sami Belu.
Panditan orang muda, smart, misai tebal, ular sawah, main handsome. Sami Belo ni clean cut punya orang, tapi dia smart punya orang. Akhirnya dia bergaduh lah sama dia berdua. Masa tu saya masih ingat, TV dalam, berita dalam TV, daripada pukul 8 sampai 8 suku, semua cerita Sami Belo. Sebab masa tu, pihak kerajaan pun memang nak jatuhkan dia juga. Sebab dia dah lama kan presiden, orang India ada kurang suka panjangnya cerita lah masa tu. Nak ganti orang baru, jadi buat character assassination sikit lah. Masukkan dia punya bergaduh dalam berita. Bayangkan masa tu pergaduhan antara politik masuk berita. Wartawan tanya kepada Sami Belo, Datuk Seri Sami Belo, kami mau tanya, macam mana respon pada Datuk Panditan, dia cakap gini-gini. Dia boleh jawab dalam berita selamba, siapa itu Panditan? Kasih dia suruh terjun itu longkang. Dia suruh Panditan terjun longkang. Zaman itulah berita macam melodi, ada tut, tut, dia carut aja. Esok berita pukul 8, tanya pula Panditan. Hello Panditan, macam mana ni? Sami Belo cakap suruh terjun itu longkang. Saya kalau jatuh longkang, nanti saya jadi Dracula. Nanti saya gigi sama dia. Tu berita tu. Kita orang tengok memang dia bergaduh betul. Tapi tengok, akhirnya di penghujung kehidupan masing-masing, diorang akhirnya berbaik. Allah. Bukan sekadar berbaik. Tahun 2009, Sami Belo sudi menamakan salah satu jalan dekat dengan Brickfields, nama Jalan Berhala. Dia tukarkan namanya kepada Jalan MG Panditan. Tuan-tuan, agak-agak kita punya orang Melayu kalau bergaduh, satu hari esok sudi tak namakan orang yang kita tak suka nama sebatang jalan, sama ada di Muar atau di Batu Pahat. Saya ingat tak ada lah. Kita kalau benci betul ke bumi, kapan siap-siap tu lantaklah kau. Sebab itu mudah-mudahan benda-benda sebegini menjadi iktibar kepada kita bersama, bahawa kita orang Islam rahmatan lil alamin. Kita perlu jadi contoh kepada rakan-rakan kita yang bukan Islam, bahawa kita lah orang yang paling kuat bersatu padu, dan mereka belajarlah daripada kita. Banyak nak nerangkan, tapi masa kita sudah sampai di penghujungnya, sebab kita ada acara-acara yang lain lagi. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Amin, amin. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadahkan tangan berdoa ke hadrat Ilahi. Moga majlis kita diberkati Allah. Amin. Dan seluruh yang mengusahakan sehingga jadi majlis ini mendapat naungan rahmat dan berkat daripada Allah Ta'ala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Amin. Wa tukrimuna binuril fahmi. Amin. Wa tudihu lana man ashkala hatta yufam. Innaka ta'lam wa la na'lam wa anta alamul ghuyub. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Amin. Sihatkanlah tubuh badan kami. Amin. Terangilah hati kami. Amin. Tetapkanlah iman kami. Amin. Perelokkanlah amalan kami. Amin. Luaskanlah rezeki kami. Amin. Dekatlah kami kepada kebaikan. Amin. Jauhkan kami dari keburukan. Amin. Kabulkanlah segala permintaan kami. Amin. Sama ada dalam urusan agama, Amin. dunia dan juga akhirat. Amin. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Amin. wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wallahu a'lam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Itulah tadi pengajaran atau ceramah yang sudah disampaikan oleh Ustadz, dengan harapan semoga apa-apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga kita bisa mampu melakukan apa yang telah beliau sampaikan, sehingga dengan kelakuan itu
membuat kita mempunyai tabungan amal kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sampai di sini ngaji bareng pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.